Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mulakan majlis kita pada lagi sama-sama kita buka dengan bacaan kitab Nabi Karim ala alihi al-kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati Haji Roslan selaku pengerusi Masjid Raudhatul Jannah Taman Jaya serta lebih daripadanya. Yang saya hormati penjelasan yang mana kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang bid'ah. Kita akan sambung berkaitan tentang pembahasan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah di muka surat ke-20 insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a fi darain. Terdapat golongan yang mengatakan bahawa tidak ada istilah bid'ah hasanah, yang ada cuma bid'ah dhalalah. Kerana berdalilkan hadis setiap bid'ah itu sesat. Apakah kepastian ulama terhadap hadis ini? Kami sedalam-dalamnya, yaitu kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hadis yang dibacakan ini harus difahami sedalam-dalamnya, ya, agar tidak membawa kepada kesilapan. Sebab apabila setiap perkara baru itu merupakan bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah, banyak perkara baru yang kita buat, ya, banyak perkara-perkara baru yang kita buat, ya, contoh banyak perkara yang pernah disebut Quran, ya, solat tarawih, solat duha dilakukan secara berjamaah, ya. Kemudian kita baca suratul Mulk setiap malam sebelum balik rumah. Semuanya tuan-tuan, pelayan yang telah dibekalkan kepada tuan-tuan tu yang ada kat depan ni, kiri saya tu, dia baca tu pegang tuan-tuan, tak pernah pun dapat pahala lagi, ya. Lagi mana kita pegang, jangan diletak di atas lantai. Dan biasa yang saya nampak juga tuan-tuan yang aku setelah baca surah Yasin pun diletak atas lantai, ya. Itu maknanya kita tidak berhadap dengan sebahagian daripada surah-surah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang jelas, ya. Kalau Allah Ta'ala memberikan dia, jadi kita berkongsi kisah yang pernah berlaku salah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada apa yang kita amalkan tuan-tuan, membaca suratul Mulk, ya, setiap malam sebelum kita balik ke rumah lepas solat Isyak, ya, kita ambil sedikit masa, lebih kurang antara 5 hingga 7 minit pun, ya. Itu pun perkara-perkara yang baru kita lakukan secara berjamaah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum nak tidur, tapi kita buat lebih awal dengan harapan balik rumah tidur. Jangan duduk sempangan, sebab apa? Malam tu nak bangun yang mulai bangun malam buat ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duit dah banyak, harta dah banyak, ya. Buatlah sesuatu untuk kita, untuk bekalan di hari akhirat nanti, ya.
Kita kadang-kadang memikir panggil wakaf, wakaf harta. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Walaupun perkara itu baharu, bagaimana saya pernah sebut, selagi mana amalan tersebut tidak menyalahi syariat, maka boleh diamalkan. Mudah je. Ya. Walaupun Nabi tak buat, walaupun Nabi tak buat, selagi mana tidak menyalahi syariat, maka boleh diamalkan. Masa tahlil subuh, juga. Ada segelintir tempat masjid surau dia buat tahlil, membising pula kita. Orang nak tidur ni, dia dah tahlil pukul 5 pagi. Mana dah tu ada orang yang nak puasa tu. Dengar bunyi tahlil, dia nak subuh dah ni, bolehlah sabut, bolehlah menunaikan solat malam. Ada sedikit masa, setengah jam, 40 ada masa. Kita menang berlaku dekat 2 daerah, tak payah sebut daerah. Ada satu ustaz dia cerita dengan saya, ketika dia menyampaikan kuliah subuhnya, tiba-tiba datang seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, ustaz ni merokak, orang baru nak tidur. Kalau cakap saya tak pernah, dia pergi. Amalan-amalan yang kita lakukan selama ini, selagi mana tidak melanggar syariat, silakan buat, tak ada masalah. Baca Yasin, ziarah kubur, baca barzanji. Ketika kita mengadakan majlis Maulid Rasul, kalau masyarakat Melayu kita akan membaca barzanji. Ada yang buat Maulid Tiba, macam-macam tu. Ada yang baca nazam, syair-syair memuji-muji Rasulullah SAW. Itu tidak menyalahi. Kalau diterjemahkan barzanji itu, masya-Allah. Tapi sebab dia baca dalam bahasa Arab, kita memang kalau yang baca tu memang rawinya sedap didengar tu. Dia punya nazam yang lagunya tu sedap, masya-Allah. Tapi kalau baca tak al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman, memang betul. Tapi kalau dibaca dengan berkiranya, baca sikah ke, baca Rabi ke, masya-Allah, sedapnya suara hati Rasul. Dengan bakat baca Rabi ke, contoh, memang sesuai jadi produksi. Allah, frekuensi contoh, memang betul. Berkaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini haruslah dipahami sedalam-dalamnya agar tidak dari segi pemahamannya. Ia haruslah ilmu ini baru membantu setiap hukum yang nak dikeluarkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini dia. Sebab tu usul fiqh sangat penting, perlu dikuasai. Tapi tuan-tuan ni sekadar maklumat je lah. Kalau nak belajar, memang kena belajar sungguh-sungguh. Boleh tak belajar usul fiqh? Boleh tuan-tuan, Masya Allah. Itu macam-macam kaedah dalam usul fiqh. Kenapa arak itu haram? Asalnya anggur, akhirnya haram kerana ujung ni memabukkan. Dah di-adjust, dah diubah suai tuan-tuan. Macam tapai asalnya halal, tapi boleh tak bertukar jadi haram? Boleh. Itu semuanya dalam ilmu usul fiqh dicari. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Ia mempunyai kedudukan dan manfaat yang besar dan mulia, kerana semua hukum hakam dalam agama dan fatwa furu'iyah berkisar dan kembali kepada ilmu ini.
Ya. Kembali kepada ilmu ini, ilmu usul fiqh. Tak kiralah apa-apa pun tuan-tuan, setiap hukum tu mesti nak tahu. Kena tahu. Jangan kita, sebab tu saya kadang-kadang tuan-tuan, ramai kita ni semuanya nak jadi mufti tuan-tuan. Iya. Sebab apa? Sebab kita merujuk kepada laman sesawang. Apa hukum ni? Haram. Apa hukum ni? Bid'ah. Apa hukum ni? Harus. Semua. Ada benda, ada sesuatu hukum yang perlu kita rujuk terlebih dahulu kepada ahlinya. Contoh tuan-tuan, contoh macam khatib antara dua khutbah, wajib khatib duduk tuan-tuan. Khutbah Jumaat, antara dua khutbah Jumaat tu wajib bagi khatib duduk seketika. Jangan didiri tuan-tuan. Didiri je tak sah tuan-tuan. Begitu juga terlupa nak baca salah satu rukun dalam khutbah. Contoh alhamdulillah. Terus dia sebut ayat Quran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Sedangkan di awal tu mesti dia memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail atamuruna an-nasa bil birri. Berlaku segelintir khatib terlepas pandang. Bila tak sebut, kadang-kadang kita makmum ni, para jamaah ni tak sedar tuan-tuan, tak tahu. Pernah berlaku tuan-tuan, saya salah seorang jamaah, saya panggil, saya tanya, Mam, nak confirmkan tuan-tuan, nak pastikan betul ke imam ni, khatib ni tak sebut alhamdulillah. Saya tanya tuan, habis main Jumaat tanya. Tak faham nak tanya. Apa ustaz? Imam tadi alhamdulillah sebut tak? Tak sebut ustaz. Habis tuan-tuan. Sedangkan ada 1000 jamaah tuan-tuan. Semua dah balik. Ya. Sebab saya rasa bimbang. Takut, ya. Sebab nak kepastian. Kalau betul, maknanya saya kena sembahyang zuhur. Tanya. Saya kata kenapa Mam tak baca? Tulisannya kecil. Masya Allah. Tulisannya kecil, dia kata. Yang lain tu semua kecil juga tuan-tuan. Ya. Masya Allah. Bila diri tapi tak kena tuan-tuan. Saya main zuhur je, 4 rakaat main zuhur. Allahu Akbar. Itu yang pernah saya sebut. Imam Tajuddin As-Subki sangat bimbang kalau jadi imam tuan-tuan. Itulah takut para jamaah tuntut di hari akhirat nanti. Sebab tu kena ada ilmu. Ya. Itu belum cerita lagi tuan-tuan, yang kadang-kadang boleh terlupa salah satu suratul Fatihah. Tertinggal. Berlaku tak di negeri tuan-tuan? Tahun sudah terlupa imam nak baca salah satu suratul Fatihah. Yang pelik bin ajaib tuan-tuan, ada 1000 jamaah seorang pun tak betulkan. Disebabkan saking khusyuknya. Masya Allah. Sah tak? Tak sah. Ini hati-hati tuan-tuan. Terbuka, masalahnya akan berlaku di kalangan masyarakat. Tuan-tuan, kalau kita lihat, kita tengok bermulanya penjarakan, ya, ketika berlakunya pandemik tuan-tuan, tengok bermula di masjid kan? Di masjid tuan-tuan. Ulama dah fikir tuan-tuan. Mereka dah fikir. Sebab tu penjarakan. Tak tahu sampai bila selesai tuan-tuan. Kepada Rasulullah dan taat kepada ulil amr, pemerintah.
kita dalam keadaan yang harmoni, ya. Bila ustaz-ustaz ni, ini salah satu usaha-usaha iblis dan syaitan, tuan-tuan, untuk memecah belahkan umat Islam. Riwayat menceritakan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam, dia mengurus rakyat dia, tuan-tuan. Setiap hari dia memperuntukkan makan kepada rakyat dia. 5,000 ekor unta dikorbankan, 6,000 ekor lembu, 7,000 ekor kambing. Setiap hari dikorbankan untuk diberi makan kepada rakyatnya. Hebat tak hebat Nabi Sulaiman, tuan-tuan? Masya Allah. Kenapa mesti unta ada, lembu ada, kambing ada? Sebab tak semua rakyat dia makan unta, tak semua rakyat dia makan lembu, tak semua rakyat dia makan kambing. Macam tuan-tuan lah, ada yang pantang kambing, ya. Ada yang pantang jumpa. Allahu Akbar. Tengok, tuan-tuan. Ya. Ada yang pantang sungguh, tuan-tuan. Darah tinggi lah, darah rendah ke, semua ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman minta kepada Allah, wahai Allah, iblis dan syaitan. Minta Nabi Sulaiman, ya Allah, aku boleh urus ni, tapi mintalah. Akhirnya Allah Ta'ala izinkan, tuan-tuan. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Sulaiman, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula tuan-tuan buat, baca bismillah, dapat aku tangkap iblis. Nabi Sulaiman Allah Ta'ala kurniakan mukjizat, ya. Termenung Nabi Sulaiman. Nak makan tak selera, minum air, tuan-tuan. Berikutnya sama, tuan-tuan. Lalu Nabi Sulaiman mengadu kepada Allah, wahai Allah, hari ini kenapa orang tak datang ke pasar? Ya. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Sulaiman, tidak ada kebaikan kamu memenjarakan iblis dan syaitan. Nabi Sulaiman buat kajian, tuan-tuan. Dia lihat rakyatnya rupanya sibuk dengan beribadah. Sibuk ibadah, tuan-tuan. Sibuk dengan dilepaskan, tuan-tuan, iblis dan kuncu-kuncunya. Dia tengok di pasar ramai orang datang. Sebab apa? Setan, iblis berusaha tak? Sebab manusia disibukkan hal keduniaan. Hanya orang tertentu saja yang ingat dunia, yang ingat akhirat. Yang ingat akhirat sikit, tuan-tuan. Yang lebih ramai ingat akan dunia. Ni kita duduk ni di masjid mayang ni, tuan, belum tentu ingat akhirat. Allahu Akbar. Ya, agak-agak Allah Maha Besar ke roti canai yang besar? Mujur hari ni nak pergi ngeteh tak boleh, tuan-tuan. Kalau tak malam ni pergi ngeteh juga kita. Masya Allah, tuan-tuan. Tengok semayang, tuan-tuan. Semayang boleh lupa. Kalau ini dibekalkan dengan dua benda, ya, dua benda. Satu, bakul sampah. Yang kedua, dibekalkan dengan sebiji buah pisang. Dua-dua makan buah pisang. Manusia pun makan pisang, beruk pun makan pisang. Ni sedap ni, tuan-tuan. Pisang. Agak-agak, tuan-tuan, beruk makan dengan manusia makan, sama ke tak sama? Kalau andai kata, ya, manusia tu makan, lepas dia kupas buah pisang tadi, kulit pisang tu, terus dia masuk mulut, kita tengok beruk pula, dikupas terus masuk, tu maknanya sama macam beruk, tuan-tuan. Minta maaf saya cakap. Tapi kalau dia itu
dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bagaimana Nabi makan, tuan-tuan. Nabi patah-patahkan, makan sedikit-sedikit. Kita sebiji terus, tuan-tuan. Itu belum cerita bab mantik lagi, tuan. Jadi kedua-dua makhluk ni dibekalkan dengan buah pisang dan bakul sampah. Tengok, tuan-tuan, si beruk tadi kulitnya dimasukkan dalam bakul sampah ke tidak? Begitu juga dengan manusia. Ya. Andai kata, tuan-tuan, ya, kalau si manusia tu dia kupas buah pisang tadi, dia lontarkan di luar, ikutlah kesempurnaan sebagai manusia. Betul Allah Ta'ala sebut, bal hum adal, ulaika kal al'ami bal hum adal. Mereka itu seperti binatang, malah sesat, tuan-tuan. Ini yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu mantik, ilmu balaghah. Ni seronok, tuan-tuan, kalau belajar ni. Kaedah usul. Para ulama usul memahami pengertian teks hadis ini melalui kaedah amun makhsus. Ia menunjukkan kepada pengertian umum yang dikhususkan. Sebab tu kullu muhdatsatin bid'ah. Umum, tuan-tuan, setiap perkara baru itu bid'ah. Umum. Jangan terus kita khususkan bid'ah semua sesat. Sebab tu ulama dia memikir, dia menilai, dia meneliti secara cermat. Dan kita sebagai pengikut ni, tuan-tuan, kita tengoklah kebenaran, kenyataan. Jangan terus kita ikut sembrono je, tidak mengikut saluran yang ada. Segelintir orang, kita tak payah ikut mazhab, betul tak? Ada segelintir masyarakat, tuan-tuan, kita ikut Quran, kita ikut sunnah, cukup, sempurna. Agak-agak kita baca Quran, kita baca hadis, faham tak? Kita baca Quran, tuan-tuan, contoh, kalau kita tolak mazhab yang 4, tak perlu belajar mazhab, ambil Quran hadis, sesat, tuan-tuan, sesat. Sebab tu hari ni ada berlaku tak penyesatan? Berlaku. Sembahyang patut menghadap kiblat, tapi dia membelakangkan kiblat. Ni berlaku. Tu siapa tu? Ajaran Haji Mat. Dia berlaku di utara negara kita, tuan-tuan. Wallahu alam. Kita sambung sikit lagi selepas ini, insya-Allah. Persilakan azan. Wallahu alam.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حول. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العالمين اللهم صل على محمد إنك لا تقدر. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit tuan-tuan. Atau kaedah al-umumu bi ma'nal khususi, umum dengan membawa makna yang khusus. Ini maknanya ulama menggariskan setiap perkara baru itu bid'ah. Ada tak benda tu, perkara baru itu dihukumkan sebagai mutlak tanpa ada pengecualian. Yang kedua, ulama nak jelaskan kepada kita, adakah pengertian kullu itu kullu muhdatsatin. Kullu ni maksud apa tuan-tuan? Kullu ni maksud semua. Semua baru itu sesat. Adakah betul semua perkara baru itu sesat? Kita tawakuf dengan tasbih kafarah dan surah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus